Hal ini kerana ada pandangan dalam mazhab Hanafi sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Rad al-Muhtar ala Ad-Dul al-Muhtar, atau dikenali dengan Hasyiah Ibnu Abidin, juzuk yang pertama halaman 322, mengatakan bahawa imam dan makmum disunatkan bangun untuk membentuk saf-saf ketika muazzin menyebut hayya 'alal falah. Apabila muazzin menyebut perkataan qad qamatis shalah sebanyak 2 kali, maka imam akan mengangkat takbiratul ihram bagi memulakan salat tadi, ya. Okey. Sebagai penyelarasan dalam mengamalkan hadis yang menyatakan bahawa imam perlu memerintahkan para jemaah membina saf-saf salat dan kaedah mereka, maka muazzin yang bermazhab Hanafi mengambil pendekatan dengan menyuruh para jemaah membina saf salat sebelum iqamah dilakukan. Pada pendapat saya, pendapat pengarang kitab ini, ya, pada pendapat saya, perkara seperti itu seeloknya tidak diamalkan di Malaysia kerana 2 sebab, iaitu tidak menepati amalan Rasulullah SAW. Apa yang ini yang tidak elok diamalkan tadi? Yang mana? Yang tadi saf tadi, yang dilangkan oleh muazzin tadi, tidak menepati amalan Rasulullah SAW, seperti dalam beberapa hadis sebelum ini yang menunjukkan bahawa baginda sebagai imam mengarahkan pembentukan saf solat, ya, bukannya Bilal atau muazzin. Ini ada setengah kan muazzin tu sebelum iqamah dia kata saf, katakan. Ini sebenarnya bukan amalan kita ni, oleh kerana selalunya didudukan oleh mazhab Hanafi, mengatakan mazhab Hanafi itu. Tetapi bagi kita orang kat Malaysia ni, sepatutnya tidak perlu kita mengamalkan Bilalnya, tak perlu mengamalkan saf itu, tak perlu. Pasal tiada nas yang disebut oleh Rasulullah. Yang disebut oleh Rasulullah yang mengarahkan luruskan saf dan membina saf adalah imam, berpadukan hadis-hadis yang tersebut tadi, ya, sebagaimana ucapan yang pertama Rasulullah, ucapan yang kedua, ucapan yang ketiga, dan pandangan yang menguatkan daripada hadis yang pertama, hadis kedua, 3 dan 4 dan 5 tadi, yang mengatakan bagi itu kita boleh ikut yang macam imam yang mengarahkan saf-saf dibina terlebih dulu. Tetapi ini ada setengah Bilal dia menjadi imam di saf gitu, ya. Jadi katanya sebagaimana pandangan ini tidak seperti apa, pada pendapat saya ini perkara seperti itu seeloknya tidak diamalkan di Malaysia kerana 2 sebab, iaitu tidak menepati amalan Rasulullah SAW seperti dalam beberapa hadis sebelum ini yang menunjukkan bahawa baginda sebagai imam mengarahkan, membentukkan saf-saf solat
bukannya Bilal atau muazzin. Jadi yang mengarahkan untuk membentuk solat itu tadi, saf-saf tadi adalah imam, bukan muazzin, ya, bukan muazzin ataupun Bilal. Maka yang Rasulullah pendapat ini adalah bertepatan sebagaimana yang dibuat oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi muazzin tak perlulah nak sebut saf, itu tak perlu, ya. Terus dia boleh mengiqamah, kemudian tu akan imam akan memberi syarat suruh meluruskan saf, penukan saf, ya, dan temukan bau ke bau. Kesempurnaan saf adalah kesempurnaan solat berjamaah. Tidak menempati pengamalan mazhab setempat, iaitu mazhab Syafi'i, ya, sebagaimana yang tadi yang dikatakan diamalkan oleh muazzin sebelum diiqamah. Jadi shaf itulah bukan amalan bagi mazhab Syafi'i, itu diamalkan oleh mazhab Hanafi, ya, Hanafi. Oleh kerana kita campur-campur ikut, banyak amalan ikut-ikutan kebanyakan, ya dah, tak ada jumpa nasnya tapi diikut-ikut pun ada banyak yang katakan itu. Jadi kalau yang arahan untuk meluruskan saf tadi itu yang oleh imam tadi, maka itu memang ada nas dia, sebagaimana Rasulullah SAW sebelum memulakan solatnya. Okey. Jadi kita sebagai muazzin tak perlu kita nak beritahu saf, kita tak perlulah, terus iqamah saja. Itu apa pengarang kitab ni, dia katakan pada pendapat saya, pendapat pengarang kitab, perkara seperti itu seeloknya tidak diamalkan di Malaysia kerana dua sebab, iaitu tadi Rasulullah tak buat, yang pertama, ya, bukan amalan Rasulullah. Yang ketiganya tidak menempati pengamalan mazhab setempat, iaitu mazhab Syafi'i, ya. Okey. Muka surat 119, ya, muka surat 119. Yang ke-9, menghadap sutra. Menghadap sutra. Apa tu sutra? Kalau kita solat tu, kita bubuh hadapan kita sebagai tanda. Sekurang-kurangnya apalah tanda-tanda yang sama ada buku, beg kita, kalau kita letakkan depan kita. Itu sebagai batasan orang tidak melaluilah di sedalam kawasan sutra itu. Sebelah sana dah bukan kawasan kita. Sama ada nak dibuat nak bubuh rehal ke pun boleh juga, ya. Okey. Itu sutra, menghadap sutra, letak di depan kita. Itu kalau kawasan luas. Kalau kita katakan imam macam ni dah tak perlulah. Kalau katakan di sini penuh, ada kuliah ke, ada apa, kemudian kat sana ada orang nak solat, seeloknya depan tu dia buka satu tanda, itu dipanggil sutra. Sama ada buku ke beg orang tu, kalau dia dia tadi sebagai musafir, dia tiba beg, letakkan beg kat depan tu pun boleh, ya, untuk sebagai batasan dia akan solat di bahagian tu. Okey. Disunatkan, sutra itu disunatkan kepada orang yang menunaikan solat untuk menghadap sutra seperti dinding. Ini dinding tak perlulah imam ini pada dinding. Jadi yang batasan itu dinding lah, kan? Itu sebagai sutra. Ini maksudnya yang tempat lapang, masjid lapang. Kita nak solat mudahnya, sana penuh orang ke apa, tengah buka kuliah, maka kita nak solat itu, maka kita letakkan sutra, sama ada beg kita ke,
rehal ke apa ke sebagai tanda ya yang kita akan solat di dalam kawasan itu. Okey. Untuk menghadap sutra seperti dinding, mihrab, tiang atau sesuatu yang berukuran tidak kurang daripada 2/3 hasta, ya, 2/3 hasta, manakala jarak di antara sutra dengan tumit pula tidak melebihi 3 hasta. Maksudnya di depan kita lah, tumit kita bermakna ada satu sejadah ni lah lebih kurangnya, kan? Okey. Manakala jarak di antara sutra dengan tumit pula tidak melebihi 3 hasta. Dalil bagi perkara ini ialah hadis berikut. An Musa bin Talha an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wada'a ahadukum baina yadayhi siaran disingkatkan. Biar sampai habis Ustaz. Okey. An Musa bin Talha an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wada'a ahadukum baina yadayhi misla mukhiratir rahli falyusalli wala yubali man marra wara'a dzalik. Maksudnya daripada Musa bin Talha, daripada bapanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dalam kalangan kamu meletakkan sesuatu seperti pelana kuda, maka solatlah dan jangan menghiraukan sesiapa yang melintas di belakangnya. Jadi kalau itu letak kat situ, berarti kita tak usah kalau ada orang melintas di belakang sutra kita tadi, tak mengapalah, kita itu bukan kawasan kita. Yang itu pasal kalau tak ada penghalang tu, ya, katakan tu yang orang nak lalu pun susah. Pasal kita melintasi orang. Kalau di buku sutra dah jelas itu sempadan dia, kita kena di belakang di sutra tadi. Okey. Semasa menghuraikan hadis ini dalam kitabnya Syarhu Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menyebutkan maksud Al-Mukhirah iaitu kayu yang berada di bahagian belakang pelana, yang belakang apa ni, tempat duduk kuda tu kan, pelana ni tempat duduk kan, belakang tu ada kayu dia untuk macam penyangga tu, itu sebagai kita tu boleh ambil letakkan tu sebagai sutrah tadi. Hadis ini menjadi dalil kepada hukum sunat bagi seseorang untuk meletakkan sutra untuk penghadang di hadapannya. Jadi sunnah itu, ya, kalau kita buat dapat pahala, insya-Allah. Pasal tu kadang-kadang kita ni kalau kita ditanya apa kita solat maghrib tadi, apa dapat pahala tak? Kita solat maghrib dapat pahala tak?
tak dapat pahala. Pasal itu kewajipan kita. Tapi kalau kita tinggalkan solat maghrib, kita berdosa kan? Nah, yang jadinya pahala yang mana? Solat sunat selepas maghrib tadi kan? Itu baru, itu yang dimana pahala. Pasal selain daripada perbuatan tu. Tadi kalau kita katakan solat isyak ni, saya tak solat isyak berdosa, itu kewajipan. Tetapi apabila saya solat isyak dapat pahala, tak dapat pahala, saya kerana sekadar melepaskan kewajipan saya. Itu memang kewajipan saya solat isyak tu. Nak berapa pahala mana? Lepas tu sama ada saya buat qabliyah dia, semua buat ba'diyah dia, itu baru dapat pahala. Berwirid dan sebagainya. Ya, itu baru dapat pahala. Pasal benda tu dah hukumkan itu. Sebagaimana yang kata Imam Syafi'i, itu tiga baru dikatakan, tiga orang baru berjamaah. Pasal dapat 27 kali ganda. Pasal dianggap satu orang dapat 10 kan. 2 orang, 3 orang jadi 30 tu ditolak satu-satu. Katakan saya Cik Rizal, katakan siapa je, Cik Zul, 2 orang benda. Jadi solat berjamaah dapat 30. Tetapi tolak satu, itu kewajipan Cik Rizal, kewajipan Cik Zul, kewajipan saya. Tak? Jadi yang dapat tadi 27 tadi yang kena pahalanya tadi. Tak? Yang berjamaah tadi. Itu yang digandakan pahalanya untuk berjamaah tadi. Itu yang mana ditolak satu persatu untuk diri kita. Begitu juga hadis ini. Menunjukkan bahawa sekurang-kurangnya sutra itu setinggi bahagian belakang pelana, iaitu belakang pelana binatang tunggangan, iaitu kira-kira sama panjang dengan tulang lengan atau lebih kurang 2/3 hasta. Sutra juga berhasil dengan apa jua objek yang diletakkan di hadapan seseorang yang menunaikan solat tadi, ya. Jadi tak semestinya sebagaimana gambaran tu. Jadi apa benda pun, katakan saya tadi saya bermusafir, saya nak solat berjamaah dengan kawan-kawan kita ataupun solat, maka beg saya letak depan saya sebagai sutra penghadap. Tak semestinya. Padahal kalau tuan-tuan pergi ke di Mekah sana, di masjid-masjid selain Masjid Nabawi, selain Masjidil Haram, ya, macam di Jeddah contohnya, Masjid Terapung, semua ada benda satu keping papan tu kemudian di sini letak itu sebagai sutra lah. Kalau kita banyak diletak kat situ. Kalau kita katakan solat tidak bersama imam, dah lepas daripada imam contohnya, kita ambil tu letakkan kat depan kita solatlah kat situ. Itu sebagai sutra tadi, ya. Fi'an anna Abdullah bin Umar kana idza dakhala al-Ka'bah masya qibala wajhihi hina yadkhulu وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا الروع صلى يتوخى المكان يتوخى المكان به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه إلى آخر. Maksudnya daripada Nafi' bahawa apabila
Abdullah bin Umar masuk ke dalam Kaabah, beliau berjalan dengan menghadap mukanya ke masuk dan menjadikan pintu Kaabah di belakangnya. Beliau berjalan sehingga jarak di antaranya dan dinding yang berada di hadapannya lebih kurang. Jadi segi pintu Kaabah satu saja, jadi dia masuk saja, dia terus duduk menghadap ke dinding. Jadi itu kadang orang tanya, jadi orang yang solat dalam Kaabah menghadap ke mana? Tidak, dia sebagaimana hadis ini masuk saja terus menuju ke dinding. Bermakna antara dinding itu makin kita ini dinding lah, 3 hasta. Itulah menghadap ke sana. Itulah sebagai dia menghadap tadi. Ada itu apa? Ketika solat di dalam Kaabah. Okey. Pasal itu kita kalau solat, kita tak dapat masuk ke Kaabah, tapi dapat masuk dalam Hijr Ismail contoh. Ya. Pasal Hijr Ismail sebagai Kaabah. Dia oleh itu kalau kita masuk ke Hijr Ismail, kita menghadap ke Kaabah sajalah. Ada menghadap kita solat tadi. Okay. Dan munafik bahawa apabila Abdullah bin Umar masuk ke dalam Kaabah, beliau berjalan dengan menghadap mukanya ketika masuk dan menjadikan pintu Kaabah di belakangnya. Beliau berjalan sehingga jarak di antaranya dan dinding yang berada di hadapannya lebih kurang 3 hasta. 3 hasta lebih kurang macam jaraknya kita pakai sejadah itulah. Beliau menunjukkan salat di tempat yang diceritakan oleh Bilal bahawa Nabi SAW solat di situ. Sebagaimana di solat tu di siapa tadi? Siapa yang solat tadi? Abdullah. Apabila Abdullah bin Umar tadi, ya. Pasal dia dapat cerita daripada Bilal. Bilal ni selalu bersama dengan Rasulullah, ya. Dia bersama Bilal, dia menghadap untuk ditunjukkan oleh Bilal di situ tempat Rasulullah selalu solat apabila masuk ke dalam Kaabah. Anil Rabi' Aibar di Sabrat al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istatiru bi salatikum walau bisa. Maksudnya ada Al-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah sutra pada solat kamu walaupun sebatang anak panah. Contohnya kalau kita anak tegakkan kat depan sebagai sutra juga. Apa maksud menghadang orang tidak lalu lalang? Tak semestinya lah yang kontak, tak semestinya anak panah pun boleh. Itu yang saya katakan, beg kita pun boleh. Pun katakan kita pakai helmet, kan? Solat pakai helmet. Helmet kita letakkan di depan tu pun. Itu pun dianggap sebagai sutra kita, sepadan. Jadi orang tu tak bolehlah masuk di dalam pakai helmet sebelah sana, belakangnya helmet, dia bolehlah lalu dan tidak mengganggu kita solat tadi. Okey. Tujuan penggunaan sutra, ini tujuannya. Okay. Soalan, adakah sutra disunatkan secara mutlak atau hanya khawatir ketika
ketika orang lain melintasi di hadapannya. Adakah sunat secara mutlak? Sutra itu kita letakkan, atau sekadar kita khawatir orang lalu di hadapan kita? Tidak. Ini jawapannya. Pengarang Al-Fiqh Al-Islami Al-Abilah, juzuk yang pertama, halaman 752, atau terjemahannya Fiqh dan Perundangan Islam, juzuk yang pertama, halaman 784, menyebutkan dua pendapat para ulama pada perkara ini, iaitu ulama mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahawa menggunakan sutra bagi imam atau orang yang salat bersendirian di dalam solat fardu dan sunat adalah sunat sekiranya mereka khawatir akan ada orang yang melintasi di hadapan tempat sujudnya. Manakala bagi makmum, sutrahnya ialah sutrah imam. Jadi kita bagi imam, makmum, imamlah sutrah kita. Tidak, yang bermakna tak perlu kita buat sutrah lagi. Okey. Ulama mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahawa menggunakan sutra bagi imam atau orang yang salat mendirikan di dalam bersendirian di dalam salat fardu dan sunat adalah sunat sekiranya mereka khawatir akan ada orang yang melintasi di hadapan tempat sujudnya. Manakala bagi makmum, sutranya ialah sutra tidak meletak sekiranya selamat daripada orang yang melintas dan tidak menghadap jalan. Jadi dan sebagainya itu, ya. Contoh, kalau kata kita di masjid luas itu, kita nak solat di belakang gitu, di belakang, maka depan kita kena buat sutra. Kalau tidak, orang lalu lalang nanti. Okey. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahawa disunatkan kepada orang yang mengerjakan solat untuk menghadap sutra sama ada dia berada di dalam masjid atau rumah, maka dia hendaklah menghadap dinding atau tiang, atau dia berada di kawasan yang lapang, maka dia hendaklah menghadap sesuatu yang dipacakkan di hadapan seperti tongkat, lembing dan sebagainya. Jika tiada, maka dia perlu membuat garisan di hadapannya atau membentukkan sejadah atau tikar sebagaimana yang disebutkan oleh ulama mazhab Syafi'i. Ini kalau tempat lapang, ya, kalau tempat lapang, jadi maka itu kita kena ada bubuh sutrah ini. Tapi kalau kita katakan kat sini, tetap solat di sana, tak menghadapkan dinding, tak perlulah bubuh sutrah lagi, ya. Dah. Tetapi kalau kat sini, tentang di sini kosong, kena bubuh sutrahnya ini. Jadi orang tidak lalu di hadapan kita nanti sebagai laluan tadi, ya. Ini bagi Imam Syafi'i sunnah, ya. Begitu juga bagi mazhab apa tadi, Hanafi, Maliki dan Hanbali berpendapat bahawa penggunaan sutra bagi imam atau orang yang salat
9 di dalam solat fardu dan sunat ialah sunat juga. Ya, sama. Pendapat Maliki, Hanafi, Syafi'i dan sama pendapat. Ini salah satu daripada gambar sikit lagi boleh tak ya? Hadis-hadis berkaitan sutra. Kita ambil daripada hadis-hadis berkaitan sutra. Ya, ada program lain. Ya. Hadis pertama, An Sahli bin Sa'di Sa'idi qala kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamarru syati. Maksudnya daripada Syah bin Sa'ad Al-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, jarak salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dinding adalah kira-kira laluan seekor kambing. Jaraknya kira-kira antara laluan seekor kambing. Sama lah dengan 3 hasta tadi lah, lebih kurangnya. Jadi okey. Hadis yang kedua, An Anas radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu kibara ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawari ya sawariya 'inda al-maghrib. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya aku telah melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal di berpusu-pusu ke tiang-tiang masjid, menjadikannya sebagai sutra semasa waktu maghrib untuk mengerjakan solat sunat qabliyahnya, ya, untuk mengerjakan solat sunat qabliyahnya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab solat. Jadi selepas solat fardu tadi, sahabat-sahabat orang kerja tak ada amat sutra ke apa, dia cari tiang lah, menghadap tiang tu, supaya orang tidak lalu di hadapannya, ya, tiang ataupun dinding sebagai apa, tanda dia menghadap tu, jadi orang tak lalulah di dekat kawasan itu. Okay. Dalam Sahih Al-Bukhari juga pengarang menyebutkan tindakan dan kata-kata Sayyidina Umar dalam masalah ini pada kitab solat, bab solat. Al-musalluna ahaqqu bisawari minal mutahaddithina ilaiha wara'a Umaru rajulan yusalli baina ustuwanataini fa'adnahu ila sariyati faqala salli ilaiha. Maksudnya, orang-orang yang mengerjakan salat lebih berhak daripada berada di belakang tiang-tiang masjid berbanding mereka yang berbual-bual di situ. Pernah Umar melihat seorang lelaki salat di antara 2 tiang, maka dia menariknya ke belakang sebuah tiang, lalu berkata, solatlah dengan menghadapnya. Bermakna ada kata satu tiang ini kira tiang, ada yang lain tu boleh jadi sebelah sini, tidak menghadap ke sini. Jadi maka
ditarik ni supaya orang tu menghadap ke tiang, supaya tidak ada laluan orang tu ni. Pasal tak ada sutra. Kalau boleh jadi kalau ada sutra yang lain diletakkan benda sesuatu, sama ada sejadah ke, letakkan juga dia boleh. Ini sebagai sutra. Ya, tak semestinya apa. Jadi apa-apa juga pun sebagai petanda kita letakkan kat depan kita yang menunjukkan bahawa orang tidak boleh melintasi di kawasan itu tadi. Okey. Ada apa pertanyaan kat sini? Oh, ini penghujung bulan dah ini ya. Okey, ada apa pertanyaan? Ustaz tengok buku surat 119 Ustaz. 16. Okey. Atas. Ya. Selepas tulisan Mirawi itu. Ya. Perenggan pertama tulisan Rumi itu. Perenggan pertama tulisan Rumi. Sebelah kanan. Bawah ni Jawi lah. Jawi tu. Lanjut. Dan jangan menghiraukan sesiapa yang melintas di belakang. Okey, faham. Nanti saya ulang. Ini apa? Daripada Musa bin Talha. Daripada itu. Ini apa? Ini apa? Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dalam kalangan kamu meletakkan sesuatu seperti kerana kuda, maka solatlah dan jangan menghiraukan sesiapa yang melintasi di belakangnya. Maksud belakangnya ini tadi, ya, itu belakangnya ini, belakangnya sutra tadi, bukan belakang kita, belakangnya sutra. Kata ini, saya nak solat ini, saya solat sini, saya menghadap ke sini, saya letak sutra ni. Belakangnya sutra sini lah. Yang ini jangan hiraukan. Kalau sini depannya sutra, bukan belakangnya kita. Kalau orang tak faham, itu belakang kita, ya kan? Nya tu nya pada manusia. Tu kira bahasa. Sebenarnya kalau dalam terjemahan yang saya daripada yang Jawi, di belakangnya itu bagian sutra tadi. Boleh. Jadi bermakna kalau katakan Cejun solat kat sini, juga buku sutra sini, jangan hiraukan orang yang lalu di belakangnya sutra sini. Tapi kalau orang lalu antara sutra dengan Cejun boleh hadam gitu. Tak? Boleh hadam gitu. Pasal itu setengah-setengah orang kalau tidak dihadam itu. Orang tak faham, dia lalu orang hadam itu, dia pun ulur tangan salam. Ada juga. Pasal orang tak faham. Okey. Boleh je tu. Okey. Ayat tu ya. Memang betul. Kalau orang tak faham, dia ingatnya menghadap kepada apa belakangnya kita tadi. Sebenarnya belakangnya sutra. Tadi membicarakan pasal sutra. Maka tu di belakangnya saja. Nya tu nya pada sutra, bukannya pada diri orang tadi. Okey, ada apa pertanyaan? Ya. Saya nak tanya kalau solat atas kenderaan pada zaman perang, Rasulullah dan para sahabat solat atas kenderaan dalam perang, atas kuda. Ya. Jadi adakah itu dikira solat lima waktu atau solat yang sebelum? Oh, di atas seekor kuda. Dalam perang kan zaman Dalam perjalanan. Okey. pada zaman perang dulu Rasulullah Atas perahu. Atas kuda ke binatang lah contohnya. Bukan kenderaan biasa, bukan. Kenderaan macam kuda, unta, lembu, tak? Itu
Ya. Contohnya saya ambil pada zaman Rasulullah, zaman perang. Ya. Zaman perang mereka bersolat di atas kuda sambil menghadapi pihak musuh. Adakah selepas perang mereka balik dan mereka solat balik, agak balik sebagaimana yang kita dianjurkan sekarang? Okey. Kalau di dalam perjalanan kenderaan, sebagaimana yang kenderaan apa tadi, unta, kuda dan sebagainya, unta, ada pendapat mengatakan kadar menghormati waktu. Tetapi apa sampai tempat destinasinya nanti dia dengan sempurna. Kecuali kedudukan unta tu tadi atau kuda boleh duduk dengan tepat menghadap ke kiblat, maka kita diistilahkan dah mencukupi lah. Kita solat di atasnya tu. Kalau dalam keadaan dia berjalan, maka kita diistilahkan sebagai menghormati solat, menghormati waktu saja. Inilah ada setengah ulama mengatakan tiada istilah solat menghormati waktu, tak? Tetapi bagi Imam Syafi'i ada pendapat yang diistilahkan menghormati waktu. Pertama, orang tu tiada air sembahyang, susah nak dapatkan air sembahyang, susah nak dapatkan tayamum dalam perjalanan dan sebagainya, maka dan keduanya tidak menghadap kiblat. Contohnya satu daripadanya tidak menghadap kiblat, itu diistilahkan solat menghormati waktu. Tetapi sampai destinasinya tidak kena solat semula. Dah macam mana? Ya. Orang macam itu tak boleh lah. Orang macam itu tak boleh. Ya. Perang Rasulullah macam mana Ustaz? Dia bersolat, dia bersolat bersama dengan sahabat dalam perang. Dalam perang. Okey. Itu ketika itu semua beratur dalam keadaan kenderaan ini kenderaannya tersusun dengan soft dia begitu. Tak semestinya soft itu sama. Tetapi dalam keadaan berperang ni lain. Kita macam saya ni pengalaman saya mengajar dalam sekolah kan. Kalau dalam berperang tu contohnya, ini kiblat kan. Soft yang pertama menghadap ke sini, siap yang ini menghadap ke belakang. Tetapi disempurnakan satu-satu dulu. Apabila sebelah sini sudah selesai, maka ini baru yang ini menghadap ke belakang, kemudian ini tadi ambil tempat menghadap ke kiblat, solat semula. Itu dalam peperangan. Dalam peperangan lain, dalam keadaan yang biasa lain lah, walaupun dalam kenderaan. Itu dia. Jadi sebagaimana yang nanti kita ada, tak silap saya, kita ada satu bab nanti solat dalam peperangan, insya-Allah. Ya, pasal dia dalam peperangan, dia bukan semuanya menghadap ke kiblat, tak menghadap ke kiblat. Sebahagiannya menghadap ke kiblat. Lepas tu seperti jaga Tapi apabila sini selesai nanti, baru sini menghadap kiblat, yang sini ke belakang, kemudian yang ini tadi menghadap ke kiblat. Seolah dia berganti-gantilah, ya. Dan begitu juga ada itu satu cara lagi. Kemudian satu cara lagi, dia ketika rukuk dan i'tidal tu berlainan. Kata yang ini dah rukuk, yang ini mesti berdiri lagi. Nanti ada dia punya cara dia. Ya. Jadi kalau kita tengok dalam tak silap saya, video saya ada tu nanti. Dapat video, kita tunjukkan video nanti. Tak silap tu dia. Ya. Bukan, saya ingat tu, saya tunjukkan dalam video ni. Boleh buat. Okey. Ada apa buat? Ya. Ustaz, kalau berdasarkan sutra, bila kita guna sutra, maka kita akan dapat pahala.
Ya. dapat pahala kan? Ya. Okey. Kalau baris kedua ni untuk sembahyang sorangan, kan, kalau yang pertama tu tak berat, dia dah menghadap dinding kan. Ya. Tapi kalau yang baris kedua ni, kita boleh letakkan apa-apa saja untuk hasilkan kita tak dapatkan pahala letak sorangan. Saya faham tu. Katakan soft ni dah menghadap ke dinding lah. Yang soft belakang ni yang dimaksudkan Jezul tadi kan, itu kita punya setelah jamaah yang depan tadi Tak, maksudnya yang depan ni dah habis. habis. Kalau sekiranya habis, dia orang dah keluar, dia dah keluar, maka orang lain boleh letakkan benda itu di dalam, di depan orang lain. Kata Cik Zul soft depan tadi kan, semua Cik Zul nak keluar, nak dana itu, maka Cik Zul boleh ambil sesuatu, letakkan kat depannya, supaya orang tidak lalu di kawasan itu. Dia bunyi sebagai sutra. Takkan dia nak solat, dia nak ambil sutra pula, ya tak? Dia dalam keadaan solat. Jadi tak, kalau sekiranya apa, dia tak perlu pun tak mengapa, pasal dia dalam perjalanan solat. Kecuali di permulaan. Contoh, kita ada ceramah kat sini, orang duduk sini penuh kan, sini penuh, kemudian ada orang datang nak solat di sini, maka depan tu perlu dibuat sutra di depan ni tadi, supaya jadi katakan orang solat di sinilah, ya, sutra letak kat sini. Jadi kalau Cik Zul nak keluar masuk dari sebelah situ, tak mengapa lah. Bukan pasal itu di belakang sutra namanya tadi. Yang itu dinamakan sutra tadi. Jangan hiraukan waktu saya solat, jangan hiraukan itu tadi. Jangan hiraukan Cik Zul yang lalu lalang depan saya. Bukan depan saya, di belakang sutra sebenarnya. Itu. Boleh, Cik Zul? Ada apa lagi? Ada. Kalau sutra ada tak ada Ustaz, kain barang apa pun tak ada. Sembarang. Kita mana lebih afdal? Dalam keadaan Songkok kita boleh letakkan. tak ada. Boleh. Kita boleh letakkan depan sini. Buka songkok dia lebih afdal sutra hadangan tadi, ya, daripada yang kita tutup kepala. Janji sebenarnya tutup kepala ini tidak untuk melindungi rambut kita tidak jatuh ke dahi itu saja. Nah, kalau botak dicen contohnya, pasal itu kebanyakan penuntut pelan sikit. Ramai ni botak. Contohnya kebanyakan penuntut dari Sudan, penuntut dari Sudan ataupun dari apa ni, mana? Somalia. Bukan. Mereka kawan. Apa dulu satu ni? Dia kalau balik memang jarang pakai songkok dia. So, ketika solat, pergi solat. Tapi oleh kerana kita nak latih dia jadi imam, jadi kita nasihat dia pakai songkok lah. Ini kita adab, kita tak boleh ikut. Walaupun adab, kita adab ini sebagai imam, kena yang terbaik dari yang terbaik. Tapi lupa saya. Itulah saya nanti ingat, saya beritahu lah. Kebanyakan orang-orang itu jarang dipakai songkok. Buka gitu aja. Pakai juga, cantik. Tapi dia tak bertutup atasnya. Okey. Ada muslimah tanya? Tak ada. Apa yang hari itu saya nak bagi tahu, ya, bab baca doa ni, yang saya kata nak bawa buku baru tu. Orang tadi banyak persoalan ketika khutbah, kedua baca doa tak boleh angkat tangan tu kan? Mengaminkan doa dalam khutbah kedua tu. Ya tak? Okey. Nanti ya.
Okey. Ini syarat-syarat khutbah Jumaat. Berdiri mesti, ya. Lepas tu bersuci mesti, mendahulukan khutbah mesti. Solat Jumaat mendahulukan khutbah dulu. Kalau solat hari raya, solat dulu, khutbah kemudian. Satu orang yang tak biasa apa, jarak-jarak, apabila dia sampai saja yang terakhir, tiba-tiba tengok apa imam sudah khutbah, dia pun terus duduk saja. Apa yang nak khutbah, duduk, lepas tu habis khutbah balik, dia tanya tak solat ke hari? Dia kata, walau solat dari lakukan dulu. Okay. Mendahulukan khutbah. Okay. Ini dalam solat Jumaat. Bersuci di bab doa, ya, kita baca doa. Sebelah sini. Waktu berbahasa Arab mesti bilangan diturut-turut, mesti rukun khutbah Jumaat ada. Rukun khutbah Jumaat, pujian pada Allah, satu daripadanya, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi. Khutbah kalau ada selawat dia tidak sah. Kami menyebut selawat atas Nabi. Wasiat di atas ketakwaan, ya. Bacaan beberapa potongan ayat Al-Quran mesti untuk khutbah, ya. Lepas tu doa untuk orang mukmin. Doa. Doa untuk orang mukmin wajib dibaca pada khutbah kedua, kerana doa sebaiknya di akhir amalan ibadah, dan doa dikira sebagai penyempurna syarat pun hanya dibaca untuk, ya, ini dia. Okey. Terdapat beberapa perbezaan hukum antara khutbah, antara khatib dan pendengar khutbah. Khatib wajib berwuduk, mesti ada wuduk, suci semacam dalam khutbah tadi. Khatib kalau dia terbatal tidak sah. Okey. Wajib menutup aurat. Tapi pendengar khutbah tidak mestinya dalam keadaan menutup aurat. Dia mendengar, ada. Itu ketika solat bagi dia aurat ini salah satunya. Wajib berdiri melainkan uzun dan duduk yang apa, syar'i antara dua khutbah tadi. Mesti semua sebenarnya memerlukan percakapan. Dia khotib melihat memerlukan percakapan, takkan diam je, ada. Maka tidak wajib atau duduk semasa pendengar. Bagi pendengar tidak wajib berdiri atau duduk semasa mendengar khutbah. Ikut itu bagi pendengar. Jamaah lah. Makruh bercakap meskipun berkata diam, itu makruh. Itu diistilahkan makruh dalam kitab Fiqh Jumaat dan Syafi'i, ya. Tapi walaupun makruh, jangan apa anggap pasal apabila makruh ini pun adalah diistilahkan mensia-siakan solat kita. Ya, kesempurnaan tadi, kesempurnaan ni, ya. Okay. Sunat didoakan kepada para alim ulama dan pemerintah di kalangan umat Islam, semoga berada di dalam kebaikan, membantu jalan kebenaran, menegakkan keadilan, melaksanakan syariat, menumbangkan musuh.
sunat pakaian berwarna hitam, ini bagi khatib. Sunat memakai pakaian berwarna putih bagi jamaah yang pendengar. Dari segi adabnya, tidak banyak bergerak, tidak memalingkan ke kiri dan ke kanan, serta tangan yang tidak banyak bergerak. Ya. Yang bagi jemaah pula, sunat menghala ke khatib tadi, tetapi bebas melakukan pergerakan selagi tidak mengganggu jemaah, menghilangkan konsentrasi baik terhadap khutbah tadi. Ya, sunat ini bagi masuk waktu terus menaiki mimbar dan tidak terus menaiki sunat setelah masuk waktu, terus menaiki mimbar dan tidak perlu menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Ini khatib. Ya, bagi jemaah sunat hadir awal. Jadi bagi jemaah sebelum masuk waktu, dan sunat menunaikan solat sunat tahiyatul masjid meskipun khatib sedang berkhutbah. Itu dia. Ya, mesti surat berkhutbah. Okey, nanti ini doa ni. Nanti saya tandakanlah. Minggu depan saya jelaskan. Okey? Minggu depan saya jelaskan. InsyaAllah minggu ini bisa ada Jumaat yang pertama. Ada kat sini disebut, maka yang jamaah disunatkan angkat tangan. Pasal tak diistilahkan amin itu sebagai berkata-kata, yang dikatakan berkata-kata lain. Pasal itu atas dasar dan hadis yang jelas. Makruh juga baca doa. Nanti saya ambil satu jelas, senanglah. Ini nak cari-cari takut masa. Ya, jadi orang pun dah bisa ya dah. Nasib baik sini kecil. Kalau jamaah ramai itu, orang tengok apa tau? Tengok jam, tengok pintu. Tengok jam, tengok pintu. Dia nak balik, jadi tutup lah.
ya, dari setakat ini dulu dapat saya sampaikan, ya. InsyaAllah ada yang pertanyaan bab solat dan sebagainya, InsyaAllah belilah the artikel ya. Ustaz, Ya. apa maksud bila kita berkata-kata waktu khutbah, apa maksud pahala bukanlah pahala Jumaat ni, maksud tu pahala apa yang dalam syarafat tu? Bermakna pahala Jumaat tadilah lupa solatnya sah. Jumaat tu maksudnya dahulu hari Jumaat. Ya, iyalah. Pahala Jumaat tu lupa, tetapi solat ni sah. Solat Jumaatnya sah. Kalau kita tak kata-kata dapat pahala. Ya, Kalau kita tak kata-kata dapatlah pahalanya ni, sempurna solat kita tadi. Sempurna dan kita dapat pahalanya tadi. Oleh kerana menikmati apa tu? Mendengar khutbah, tidak berkata-kata. Maksudnya kat situ apa? Agak apa je? Sebab berdasarkan statement yang Ustaz cakap tadi, Ya, berdasarkan apa yang Ustaz cakap, bila berkata apapun semasa khatib sedang berkhutbah, maknanya betul makruh kan? makruh. Tetapi pasal itu atas dasar makruh itu mensisihkan pahala Jumaatnya. Pahala Jumaatnya tadi sisir, tetapi solat Jumaatnya sah. Ya, sebagaimana katakan sini satu sah, okay, berjamaah ni keluar Jumaat. Kemudian ada seorang datang kat belakang sini berjamaah, dia seorang lagi. Tak ada nak ambil orang depan sebagai teman di belakang pun tidak. Dia punya solat sah, tapi pahala berjamaah tak dapat. Macam itu. Jadi ini tadi solat Jumaatnya sah, tapi pahala Jumaatnya tidak dapat. Itu maksudnya. Maka sia-sialah solat Jumaatnya, tapi solat Jumaatnya sah. Kewajipan tadi sah. Tak perlulah solat zuhur lagi, tak perlulah. Ya, maksudnya pasal sah. Cuma pahala berjamaah Jumaat tadi maka sia-sia dah. Maka faqad lagau wa man lagau fala Jumatalah. Maka sia-sialah pahala Jumaatnya tadi. Okey, boleh. Okey, setakat ini dulu dapat saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, kelemahan, kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan turjina biha min jamil ahwali wa afat, wa taqdi lana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna bi aqsal ghayatin jamil khair min hayati wa badan mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ala majlis. Allahumma ij'al jamana hadha jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi-fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.